Yang ketiganya, kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala detik dalam hati kita. Hati. Satu benda yang banyak di antara kita tewas hari ini ialah hati. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam badan manusia ini ada seketul mudghah, iaitu seketul daging, Nabi kata. Iza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, baiklah semua jasad dia. Wa iza fasadat, kalau dia buruk, fasadal jasadu kullu, buruklah segala jasad dia. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah hati kamu, Nabi kata. Masya-Allah. Hari ini tuan-tuan, ramai di antara kita solat jaga, puasa jaga, sedekah jaga, tapi hati masih berliar-liar, tuan-tuan. Hati masih dibiarkan liar. Sebab itulah ulama tasawuf, tuan-tuan, masya-Allah, dia gariskan hati kita ni 3 lapisan. Ulama tasawuf buat 3 lapisan atas hati kita. Hati kita ni dia kata ada 3 lapisan. Lapisan yang atas ini disebut sebagai kolbun. Kolbun ini semua orang boleh nampak, ulama kata. Semua orang dapat lihat lapisan kolbun ni. Contoh, kita ada seorang sahabat lama duk pikat Mina Bangla. Tiba-tiba satu hari dia duk nyanyi lagu Hindustan, duk happy satu macam. Kita pun pelik tanya, hang happy satu macam saja, hang dapat apa Mina Bangla tu? Ada tak? Ada. Kan? Kadang-kadang kita nampak sahabat kita ni sedih sangat-sangat. Kita tanya dekat dia, awak hang 2-3 hari ni nampak sedih sangat. Ada masalah kah? Itu lapisan atas qalbun yang kita semua boleh lihat, ulama kata. Yang lapisan tengah ni ulama kata fuad. Fuad, Muhammad Fuad ke apa saya pun tak tahu. Fuad. Fuad ni kita tak boleh nampak, malaikat saja boleh nampak. Niat-niat kita ni semua terbit dari lapisan tengah, fuad ini, ulama kata. Dan lapisan paling bawah sekali ni, tuan-tuan, paling bawah disebut sebagai lubun. Lubun ini siapa pun tak boleh nampak, malaikat pun tak boleh nampak, Allah Subhanahu wa taala saja yang nampak. Lubun ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia aja, dia duduk diam macam ni saja. Dia macam khusyuk duk dengar ceramah, tapi dalam hati dia kata, pukul 9 dah, dia ni pukul berapa nak berhenti pun tak tahu, duk hantam semacam aja. Ni lubun, ni lubun, masya-Allah. Wah, hati kita tak tahu, tuan-tuan. Allah tahu segala detik hati kita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat pun kena tempat hati, tuan-tuan. Saja Nabi nak jadikan satu cerita, maka Nabi uji dengan isterinya. Sayyidatuna Aisyah dalam satu riwayat, tuan-tuan, dia nak pergi ke kenduri. Dia nak pergi kenduri bersama sahabat dia, teman-teman dia. Nabi izinkan dia pergi. Nabi katanya, Aisyah, kamu nak pergi kenduri, pergilah. Tetapi bila sampai di tempat kenduri sana nanti, kamu jangan mengumpat, jangan duduk dengan orang yang mengumpat, dan jangan sembang kosong. Aisyah kata, saya takkan buat lagu tu ya Rasulullah. Nabi kata, aku kurang yakin. Melainkan kamu pergi dekat kenduri itu, ambil segelas air dan minum, Nabi kata. Alhamdulillah. Tetapi jangan telan air itu, jangan ludah air itu, simpan dalam mulut kamu, Nabi kata. Saya telan dah, tak apa. Dia pun isteri yang solehah. Ambil kenduri itu, ambil segelas air, minum. Dia tak telan, dia tak ludah, dia simpan air itu dalam mulut dia. Lagu tu. Habis kenduri, dia balik rumah. Nabi duk tunggu. Nabi duk tunggu di rumah. Nabi nampak Aisyah masuk saja, Nabi panggil, ya Aisyah. Inggewa. Lagu tu Nabi panggil. Tu saya panggil isteri saya lagu tu. Masya-Allah. Aisyah, mai sini. Aisyah pun pergi. Ada air di dalam mulut kamu seperti mana aku pesan kepada kamu? Dia pun angguk. Kalau dia kata ya, terkeluar habis semua. Tidak. Dia pun angguk lagu tu. Nabi bagi satu bekal kat dia, suruh dia ludah. Point, dia pun keluar semua air, tuan-tuan. Air yang keluar, tuan-tuan, semuanya tukar jadi warna merah. Air semua tukar jadi warna merah. Terkejut Aisyah. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, saya minum air yang biasa sahaja. Kenapa apabila air itu berada di dalam mulut saya tukar jadi warna merah? Apa penyakit saya ya Rasulullah? Maka Nabi jawab,
Ya Aisyah, walaupun mulut kamu terkunci. Kan bila ada air tak boleh cakap kan? Mulut kan terkunci kan? Kita tak boleh mengumpat, tak boleh cakap apa, tak boleh buat apa, lagu tu aja kan mulut kan? Walaupun mulut kamu terkunci, tapi hati kamu masih dong ngata-ngata pada orang. Hati kamu masih dong maki orang. Hati kamu masih dong mengumpat orang. Masya Allah, tuan-tuan. Itu kita hari ini pun, tuan-tuan. Kadang-kala kita semua kita jaga puasa, jaga solat, jaga, tapi pasal hati ni kita tak jaga. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbi. Iman kamu takkan cantik, iman kamu takkan lurus selagi hati kamu tak bersih. Nabi kata, Allah. Tuan-tuan, bersihkan hati kita. Kalau ada penyakit hati, tuan-tuan, zikir. Banyak-banyak, Masya Allah. Antara kaedah-kaedah untuk bersihkan hati kita, ulama ajak anda. Apa dia? Baca Quran hari-hari. Jangan baca Quran bermusim, mai bulan puasa baru nak tadarus lah dan sebagainya. Tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu Quran kena baca hari-hari? Dalil dia ada dalam Quran itu sendiri pun. Cuba buka tengok, ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Tidak? Sepanjang-panjang surah Baqarah, sependek-pendek surah Al-Kautsar. Kenapa Allah jadikan macam tu Quran ni? Ada surah panjang pendek. Kenapa Allah jadikan macam tu? Sebabnya Allah tahu semua kita tak ada masa. Hari-hari nak baca Baqarah 3 jam, ni pun tak baca, tuan-tuan, Masya Allah. Sekurang-kurangnya kita baca surah-surah lazim, surah-surah yang pendek, yang ulama kata 8 ayat pun sudah tercantik. Jinakkan diri kita, lembutkan hati kita dengan baca Al-Quran hari-hari, sebab dalam Quran itu ada petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, Allah sebut. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk untuk melembutkan hati kamu. Betul? Yang keduanya banyak beristighfar. Wa makana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sebut dalam Quran, siapa yang banyak beristighfar, tak ada azab Allah ke atas diri dia. Masya Allah. Zikir, banyak berzikir. Masya Allah. Lembutkan hati kita dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa yang terbaik, ustaz? Macam-macam zikir boleh, tapi ulama kata ambil tu ayat apa, kali Asmaul Husna juga, masya-Allah. Ya Kudus tu kan, Ya Kudus kan. Baca Ya Kudus 100 kali sekurang-kurangnya satu hari. Setiap solat. Setiap kali bila habis solat, baca Ya Kudus. Paling bagus, ulama kata, tarik nafas. Lepas. Kali kedua cuba lagi. Tarik nafas, terus tahan, terus dalam hati. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Sebut 100 kali, lepas. Paling cantik bila kita lepas. Lepas itu terus baca surah An-Naml ayat yang ke-19. Surah An-Naml ayat yang ke-19. Itu cara ulama ajar kepada kita untuk melembutkan hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Sebab hati kita ni kena jaga, tuan-tuan. Ini kita selalu kita fail tang ni, tuan-tuan. Lagi apa? Kalau boleh, tuan-tuan, rajin-rajinlah berdiri malam buat qiyamul lail. Seminggu sekali pun tak apa. Sekurang-kurangnya sunat tahajud 2 rakaat, tak sampai 2 minit. Buatlah, tuan-tuan. Masya Allah. Dan yang kelimanya, ulama ajak kepada kita untuk cara kita elokkan hati kita, perbaiki hati kita, gaul dengan orang baik. Bergaul dengan orang yang baik. Kunu ma'as sadiqin, Allah sebut, bergaullah kamu dengan orang-orang yang baik. Masya Allah. Cari geng-geng ustaz, cari geng-geng asatizah, cari geng-geng ulama, duduk bersama dengan mereka. Masya Allah, tuan-tuan, hati kita lembut. Masya Allah. Baik. Itu sebabnya Allah sebut, wa kafa billahi syahidah. Yang keempatnya, tuan-tuan, ada dekat lagi sikit saja, Masya Allah. Yang keempatnya, kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kamu. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala amalan-amalan kita, baik buruk walaupun kecil sekecil zarah, tuan-tuan. Segala amalan kita, baik ke buruk ke, semua Allah saksi. Semua Allah nampak, tuan-tuan. Ada satu cerita. Dia ni, ada seorang ni, dia teringin nak jadi bomoh. Dia nak gantikan raja bomoh dunia tu, Ibrahim Maczin. Allahu Akbar. Ingat hilang dah, mai lagi. Saya ingat kapal terbang hilang, dia pun hilang. Masya Allah. Baru-baru ni muncul lagi, mai buat pagar pula. Allahu Akbar. Tapi satu benda saya pelik. Setiap kali saya tengok ada 2 benda dengan dia. Satu teropong tu, lagi satu buah nyok. Buah nyok ni sentiasa ada dengan dia. Allah ni. Di kapal terbang hilang pun dia bawa buah nyok.
Oh, tu paling saya tak boleh tahan. Dia kata buat nyok tu radar kapal terbang. Hui. Radar kapal terbang buat nyok. Allah. Sahabat saya beria hari tu nak pergi jumpa bomoh ni. Saya kata jangan pergi, benda ni syirik. Dia kata hantar apa Syah ni, raja bomoh dunia lah ni. Tak lantah kan raja bomoh dia pergi. Dia pun pergi sampai KL cari bomoh tu tak jumpa. Balik main muka orang Penang kata muka 25 dik. Lagu tu muka dia. Sedih gila. Saya tanya kat dia, awak hang ni pergi tengok bomoh tu balik main bawa muka hang jadi lagu ni. Aku pergi cari bomoh tu tak jumpa. Oh tak jumpa. Kan saya kata mana anak jumpa bomoh tu. Bomoh tu mungkin pergi Australia ke pergi Korea ke pergi apa kan. Dia kata dah lah dia tak pergi mana. Tapi dia pergi mana? Dia pergi cari bomoh lain. Dia kata hai. Kata raja bomoh dunia pasal apa? Pergi cari bomoh lain. Dia kata hat teropong dia tu kan, teropong buluh tu yang panjang tu. Teropong tu dengan buat nyok tu. Dia letak tepi, dia masuk tandai. Dia keluar tandai, tengok orang balai teropong dia, Masya Allah. Siapa dia nak tahu siapa yang curi teropong dia, dia pergi cari bomoh lain. Allah Akbar, Masya Allah. Pelik no kita ni, Allah. Nabi tak ajak pun benda tu. Allah. Nah, jadi sahabat ni pun, dia pun nak jadi bomoh. Dia pun pergi jumpalah seorang raja bomoh, minta raja bomoh tu turunkan ilmu kepada dia. Raja bomoh tu letak satu syarat. Raja bomoh tu kata, kalau hang nak jadi bomoh macam aku, ada syarat dia. Baik, apa syarat dia? Secara permulaannya, awalan ini kamu balik 40 hari berturut-turut buat benda jahat. Buat benda jahat. Hari yang ke-40 hang balik mai jumpa aku. Kita tengok kalau kamu lulus, aku ajar kamu jadi bomoh. Baik. Tapi tuan bomoh tu pesan, hang jangan duk kelenteng aku, jangan duk bohong dengan aku. Ni nampak tak? Dia ambil 40 biji telur dia letak. Setiap hari hang buat jahat, satu telur akan jadi hitam. Bila saya sebut hitam, jangan tengok saya lama-lama. Masya-Allah. Hari yang ke-40 hang main. Kita tengok kalau 40 biji telur ni hitam, maka aku bagi hang tauliah jadi bomoh. Tu dia. Dia pun pergi buat benda jahat dalam hidup dia. Habis-habis hari yang ke-40 dia pergi ke rumah bomoh tu nak ambil tauliah. Nah. Sampai di rumah bomoh tu pergi tengok, dia dengan bomoh tu pergi tengok 39 biji telur hitam, satu telur tu putih. Hari yang ke-40 telur tu putih. Bomoh kata, hang paling rugilah dia kata. 39 hari hang buat jahat. Hari yang last, hari yang hang nak konvo. Hari yang dia nak dapat konvo tu, nak dapat tauliah tu, hari tu dia pergi buat baik. Hai, saya tak buat baik tuan bomoh, saya buat jahat saja. Cuba hang fikir balik apa kamu buat dalam perjalanan mai rumah saya. Saya keluar daripada rumah, ada orang bawa basikal bagi salam. Assalamualaikum. Saya kata, pergilah dengan salam hang. Saya tak jawab pun. Okey, apa lagi kamu buat? Terus saya sampai rumah kamu. Okey, depan rumah saya, sebelum masuk rumah saya ada dah kamu buat apa-apa? Saya tak buat apa, saya tengok ada ranting-ranting kayu depan rumah kamu, tendang pergi tepi aja dia dah. Kan Nabi kata siapa yang mengalihkan benda-benda yang tajam, ranting-ranting kayu di jalanan tu kan, satu amalan yang terpuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Dia ni bukan pun niat pun nak alihkan benda tu, dia saja tendang pergi tepi saja. Allah bagi pahala atas amalan itu, tuan-tuan. Itu pun Allah nampak. Samalah macam kita. Pernah dah kita niat apa-apa. Saja aku kutip cicak ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dah kita niat lagu tu? Tak ada. Saja aku sapu sampah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Saja aku basuh baju hari ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Jadi semua amalan itu Allah nampak dan Allah tetap bagi, Allah akan bagi ganjaran. Kalau baik, baiklah ganjaran dia. Buruk, na'udzubillah, tuan-tuan, masya-Allah. Itu sebabnya Allah sebut wa kafa billahi syahida. Sebab Allah nampak segala amalan-amalan kita, baik atau buruk, walau sekecil zarah ini pun sama, masya-Allah.